Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjalankan kehidupan sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang tak berapa lama lagi. Supaya bekalan kita nanti di akhirat nanti cukup. Supaya kita senang dalam kehidupan di akhirat. Kerana kita akan pergi ke akhirat. Nak pergi pun pergi juga. Bersedia untuk pergi pun pergi juga. Lalai daripada persediaan, pergi juga sudahnya. Orang kaya pun pergi, orang miskin pun pergi. Orang taat pun pergi, orang derhaka pun pergi. Orang beriman pun pergi, orang kafir pun pergi. Jadi tak boleh lari, mesti pergi juga. Soalnya adakah kita pergi itu dalam keadaan diredai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah? Ada dua cara. Boleh redha, boleh murka. Kalau kita buat maksiat, yang wajib tak nak buat, yang haram buat juga, Tuhan murka. Bila Tuhan murka, dibalas dengan azab. Di dunia lagi Allah azab. Yang kubur dia azab lagi. Bangkit dia kubur dia azab lagi. Lebih-lebih lagi bila dimasukkan neraka, lagi hebat azabnya. Nah, mudah-mudahan kita tak masuk ke golongan itu. Kita masuk dalam golongan Allah yang Allah redha, yang Allah sayang, yang Allah suka. Iaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Itu Allah suka ya. Nah, kerana kita ada kesana juga. Mana boleh lari?
Jadi bila kita ke sana, orang yang cerdik dia akan bersedia dengan bekalan-bekalan yang dibawanya tu, dengan amalan-amalannya, dengan zikir-zikirnya, dengan ibadah-ibadahnya, membelanjakan harta di jalan Allah dan sebagainya. Barulah dia dapat kehebatan atau mendapat kesenangan dalam kehidupan di dunia. Baik, kita masuk dalam bidang bidang mengelakkan daripada berada dalam kemurkaan Allah Ta'ala, membuang segala sifat-sifat yang dikeji oleh Allah Ta'ala, membuang segala-gala sifat yang Allah benci, seperti dengki, pemarah, kuat makan nak apa? Loba makan, tamak. Kuat nak apa? Loba tak boleh tu. Nak lagi. Sampai menerima rasuah dan sebagainya. Baik, untuk petang ni kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuk kita ni membesarkan diri. Betul? Ya, pasal 8, betul? Membesarkan diri. Kita dah masuk di bulan 1 dah ni. Hari ni 21 hari bulan 1 ya. Last kali tu 2 bulan 1. Untuk petang ni kita sambung lagi. Muka surat 65. Tajuknya membesarkan diri. Bukan membesarkan diri itu makan banyak-banyak jadi gemuk, bukan itu. Bukan minum banyak-banyak jadi gembung perut ataupun ambil pam badan tu jadi dia besar, bukan. Membesarkan diri itu artinya memuji dirinya sendiri. Menyatakan dia adalah orang yang paling pandai. Dia adalah orang yang paling rajin. Dia adalah orang yang paling betul. Dia adalah orang paling cantik. Dia adalah orang yang paling kaya. Itu namanya membesarkan diri. Masuk baka, angkat sendiri. Masuk baka, angkat sendiri. Hukum berdosa tu. Kita mesti bersifat dengan sifat lawannya tu. Lawan membesarkan diri apa? Apa lawannya? Merendah diri. Merendah diri dalam tasawuf apa dia panggil? Tawaduk. Apa namanya? Tawaduk. Orang tawaduk. Paling tawaduk siapa? Itulah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dipuji. Ulama puji dia. Tengoklah surah berjanji tu. Ada ujung kali. Ada satu surah namanya Tawaduk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawaduk. Tak pernah dengar ke mana ni? Tak pernah baca janji ke? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersangatan malunya dan bersangatan merendahkan dirinya. Di antara lain apa? Ya wa yuhibbul fuqara wal masakin. Dia kasihkan orang yang fakir, orang yang apa tak ada dia kasih benar. Dan juga orang miskin. Wa yajlisu ma'ahu. Wa yajlisu ma'ahum. Dia selalu duduk bersama-sama dengan mereka. Itu Nabi ya. Kalau ada orang miskin, orang miskin didahulukannya. Orang fakir-fakir didahulukannya. Itu dia orang yang sangat tawaduk. Kita kalau orang miskin nengok pun tak. Bersalam tak ada noleh muka pun kalau orang tu miskin ya. Tapi kalau ustaz bersama, punya benar. Cium tangan. Baik, baca senang. Fasal 8, membesarkan diri. Membesarkan diri kelakuan yang dicela. Apa itu dicela? Dibenci, diluati, diketik. Okey? Apa lagi? Yang dimenyampahi. Kau tak tahu lagi saja lah pun. Nyampak kita nengoknya. Itu membesarkan diri ya. Di dunia pun kita tak suka. Lebih lagi di akhirat ya. Jangan membesarkan diri. Satu perbuatan yang sangat dikeji oleh Allah Ta'ala. Dicela. Ketahui bahawa membesarkan diri itu bila dia melihat dirinya lebih daripada orang lain. Saya melihat diri saya lebih daripada nizam. Saya membesarkan diri kata. Satu perkataan ringkasnya takabur. Takabur ya. Takabur itu sifat Allah. Yang boleh takabur siapa? Allah aja. Kenapa Allah boleh takabur? Kerana dia layak untuk takabur. Kerana dia membuat segala-galanya.
Dia mempunyai segala-galanya. Dia mencipta segala-galanya. Semua datang dari dia. Jadi dia boleh takabur. Sebab di antara nama Allah tu Al-Mutakabbir. Apa dia Al-Mutakabbir? Yang takabur. Boleh. Dia tak boleh. Dia memang layak pun. Kan dia memiliki segala-galanya. Dia dah khabar pada kita. Lillahi mulku samawati wal ardu wa ma bainahuma. Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang di antara keduanya tu. Langit tu Allah punya, bumi tu Allah punya, antara langit dan bumi tu Allah juga punya. Dan dia khabar dalam Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardu wa ma bainahuma. Allah dia lah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Langit tu Allah cipta, bumi pun Allah buat. Yang antara langit dan bumi pun Allah juga yang memilikinya. Allah juga yang menciptanya. Betul ya? Ketahuilah bahawa membesarkan diri itu bila dia melihat dirinya selain daripada orang lain. Lebih daripada orang lain. Dia lebih daripada orang lain. Lebih daripada Nizam. Saya merasakan diri saya. Kalau Nizam pula merasakan diri dia lebih daripada Ustaz Abdul Samad, dia besarkan diri lah tu ya. Kalau Ustaz Abdul Samad pun itu juga. Dia merasakan diri dia lebih daripada Nizam, dia membesarkan diri dia tu. Dari sudut kesempurnaan, dari sudut kesempurnaan sifat, dia lebih baik. Dia merasakan diri dia tu lebih elok. Dia merasakan diri dia tu lebih pandai. Dia merasakan diri dia tu lebih kuat. Dia merasakan diri dia tu lebih kaya. Apa sajalah. Asal memiliki sifat kesempurnaan lebih daripada orang lain. Dan ia melihat orang lain itu lebih hina daripadanya. Orang lain dah apa sangat. Hina. Ustaz tu hina aja. Antara dua ustaz ada juga perbezaan. Ada ustaz mengatakan ustaz ni mana tahunya, dia apa belajarnya? Ada, apa betul juga. Ada. Besarkan diri dia tu. Kita kena tawaduk, kena merendahkan diri, kena merasakan diri kita tu orang yang sangat rendah, sangat hina. Senang ni, ngajar senang. Nak merasa itu kan senang. Nak dapat sebab itu. Ngajar senang je, apa teruknya. Ngatukkan bibir atas dengan bawah aja. Tapi nak merasakan dalam hati tu, payah tau. Dan ia melihat orang lain itu lebih hina daripadanya, maka ia sebahagian daripada segala sifat kecelaan. Sifat yang dibenci Allah Ta'ala, kecelaan yang di dalam hati. Dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Itu maksiat yang tersembunyi. Apa saya tersembunyi? Apa maksiat itu tersembunyi? Kalau kita tak terasa, tak sedar. Yang orang cakap besar tu bukan dia terasa dia tu tak kabur. Dia merasa dia tu macam biasa aja. Tapi bila cakap besar. Bila cakap besar. Bila cakap besar. Akulah kata. Masjid ni akulah. Tak ada aku entah lah. Dia merasakan diri dia tu berguna sangat. Kalau tak ada aku entah lah masjid ni. Akulah muka pintunya. Akulah nyapu sampahnya. Akulah mentang tikornya. Akulah nyusun bangkunya. Aku hari. Memang buatnya elok tu, perbuatan tu elok. Tapi kalau merasakan diri dia tu lebih daripada orang lain, bukan macam Zainal tu datang tak pernah. Zainal tu pengurusi tapi tak pernah datang pun. Ya tak? Tak pernah datang. Dia dah rasa diri dia tu lebih sempurna daripada Zainal. Itulah yang lain-lain. Baik. Maka dia sebahagian daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Firman Allah Ta'ala, Fabi sama sual mutakabbirin. Itu surah apa? Surah apa namanya? Az-Zumar ya. Fabi sama sual mutakabbirin. Dia mulai daripada wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin.
Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Baru fabitsa maswal mutakabbirin. Ayat yang kita baca tadi ya. Surah Az-Zumar ya, menceritakan tentang orang kafir tu. Dia akan dimasukkan dalam neraka Jahannam berbondong-bondong. Kemudian ditanya, di akhirat Rasul ditanya, tak pernahkah ada Rasul berjumpa dengan kamu? Ngapa buat kamu? Kalau ada, ngapa kamu tak ikut dia? Tak betul ya kata tu? Itu dia berkata apa? Fabit sama sual mutakabbirin. Maka seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong, takabur itu ialah neraka Jahannam. Orang takabur itu masuk dalam neraka Jahannam. Cuba nak tangan? Angkatlah tangan. Tengok mana kedua orang. Lantaklah kita ada haji yang sampai masuk neraka. Ada orang cakap betul. Ingat neraka tu apa? Sebab Allah ancam dia, fabit sama sual mutakabbirin. Tempat yang paling dahsyat, tempat yang paling buruk, tempat yang paling hina dia kembali ialah tempat neraka ya. Untuk orang-orang yang takabur, dijanjikan neraka Jahannam. Itu ayat Quran. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, itu Nabi ya, apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata Nabi? Dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini artinya mesejnya dari Allah. Ya. Tapi perkataannya, susunan katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya hadisnya, hadis itu dari Nabi. Tapi Nabi menyampaikan mesej dari Allah Taala. Betul hadis qudsi ini kita tak kata ya, tak ada kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, firman Allah Taala. Dia bukan ayat Quran, firman Allah Taala. Allah berfirman. Ya. Cuma dia bukan Quran ya. Apa kata Allah? Al-kibri ya urida ya urida ya rudi dah gitu bukan qoi ya uriqai wal mutatab wal attama'un wal attasahu liza arim faman naza'ani faman zada anni wahidan minhuma alaqaituhu fi jahannam wala abali. Itu Arabnya, Melayunya dia. Ketinggian takabur tu, yang meninggikan diri tu, yang merasakan diri dia hebat dalam ketinggian. Ketinggian itu selendangku. Al-kibri itu ba'iri, aku punya. Ba'iri apa tu? Tekan. Ini terang. Al-kibri ba'uri da'i, aku punya ya. Da'i wal azamatu izari faman nar anni wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Artinya apa? Ketinggian itu selendang aku dan kebesaran itu kain aku. Tinggi yang mengatakan apa? Tinggi darjat tu, pangkat besar tu, itu selendang aku. Artinya tanda kemegahan aku. Aku yang layak. Aku siapa? Haji Ibrahim. Yang layak aku ni. Siapa yang layak? Aku. Haji Ibrahim ke? Siapa? Allah haji yang layaknya. Haji Ibrahim tak layak. Ustaz Samad tak layak. Nizam tak layak. Yang layak hanya Allah Ta'ala saja. Dia selendang. Selendang ni tanda apa? Tanda kemegahan lah. Tengok ulama dulu-dulu macam mana pakai. Ada selendang tak? Bukan orang perempuan selendang. Orang lelaki tau. Selendang.
Ulama-ulama dulu ada selendang tak? Ada. Ulama-ulama besar tu. Imam Ghazali ada selendang. Imam Syafi'i ada selendang. Rasulullah ada selendang. Sahabat-sahabat ada selendang. Selendang tu tutup atas korban tu ada lagi apa pelubung. Namanya selendang. Tu selendang tu tanda apa? Tanda kemegahan, tanda kehebatan ilmunya. Macam ulama-ulama dulu macam itulah, ada selendang. Tok kenali tu ada selendangnya dan sebagainya. Itu tanda ketinggian dia, tanda kehebatan dia, tanda kebesarannya. Dia itu orang yang banyak ilmu. Jadi dimuliakan itu. Kemudian kebesaran itu kain aku. Ketinggian itu selendang aku, kebesaran itu kain aku, pakaian aku. Allah punya. Jadi kalau kita nak merebut selendang tu, artinya kita nak merebut hak Allah Ta'ala. Faham kerja kat sini? Kalau kita nak besarkan diri, artinya kita nak merebut kain Allah Ta'ala. Kalau kita nak meninggikan diri, kita nak merebut apa? Nak merebut selendang Allah Ta'ala. Sebenarnya kita tak lah, tapi boleh ke tak boleh? Boleh tak merebut selendang Allah Ta'ala? Allah punya. Artinya dia merampas hak Allah. Berdosa tu. Ketika kain, kain tu Allah yang layak, yang lain tak boleh, ya. Kainku, maka sesiapa yang mencabut dan merebut daripadaku, siapa nak ambil selendang aku, siapa nak ambil kain aku, salah satu daripadanya, sama ada selendang atau kain, nescaya aku campakkan dia ke dalam api neraka. Apa nama nerakanya? Jahannam. Sebab betul, Jahannam. Jangan Jahannam. Orang Melayu Jahannam, tak betul. Jahannam. Nun tu ada satu, Jahannam. Jangan Jahannam. Jahannam tak cukup. Nak Jahannam. Apa nak? Salah satu neraka namanya Jahannam. Neraka ada berapa? Tuan-tuan dan puan. Neraka ada berapa semuanya? 7. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Yang kelima namanya Khutamah. Yang keenam namanya Khawiyah. Yang ketujuh namanya Lazah. Yang mana ndak? Tuan-tuan dan puan, yang mana ndak antara 7 tu? Pilih salah satu. Mana ndak? Semua tak ndak. Tak ada siapa lalu nuhur neraka. Ngapa? Ngapa tak ndak? Ustaz Samad, ngapa tak ndak? Neraka? Nak neraka tak? Ngapa? Ngapa yang dia podah neraka? Cakap-cakap rawa pula dengan dia kali ni. Nak cakap perak pula. Ngapa tak siur neraka? Tak lalu nanggungnya. Dia tolak nanggung. Faham ke cakap ni? Ikut pandai cakap rawa tau. Ini ketolak nanggung. Neraka. Kenapa tak lalu nanggungnya? Sekurang-kurang selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Api dunia ni apa yang paling kuat? Tapi paling kuat itu api neraka, yang selemah-lemah api neraka tu 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Tak lalu kita nak macam dia. Ya. Aku campakkan dia ke dalam api neraka Jahannam. Dan aku tiada peduli. Aku tak peduli. Lantaklah. Menjerit-jerit ke tu. Tak peduli aku tu. Itu dia. Allah ancam bagi mereka-mereka yang membesarkan diri. Yang merampas selendang aku. Yang merampas apa lagi? Yang merampas kain aku. Kibriya. Apa dia kibriya tu? Membesarkan diri itu tak meninggikan diri itu. Kibriya. Kibir itu tak kebor, ya. Kibriya itu meninggikan atas yang lain dengan melihat kemuliaan bagi dirinya mengatasi orang lain. Kalau ada orang mengatakan tak payah kabar dah, rasa diri je dah tu. Bukan nak kabar. Rasakan diri dia tu lebih daripada orang lain. Macam saya datang ngajar dari kampung ni. Aku ni lebih pandai daripada orang-orang di bandar tu. Kibriya tu. Tak kabar tu. Aku lebih pandai daripada Ustaz Bersamad. Aku lebih pandai daripada Nizam. Aku lebih pandai daripada Enal. Itu tak kabul tu. Itu namanya kibriya. Merasakan diri itu lebih baik, lebih hebat
Lebih mulia daripada orang lain. Dia merasakan orang lain tu lebih hina dari dia. Itu kibrat tu. Semua haram belaka tu. Ya? Tak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Meninggikan atas orang lain dengan melihat kemuliaan bagi dirinya mengatasi orang lain. Azmah. Bukan azmah. Azmah artinya membesarkan diri. Iaitu keadaan sesuatu pada dirinya itu mulia. Dia berkata azmah tu besar ya. Agung. Ya, merasakan diri dia itu mulia, sempurna dan terkaya. Sebab orang kaya tu selalunya sombong dengan kekayaan dia. Megah je dengan kekayaan dia. Jalan pun lain rupanya. Orang kaya dengan orang miskin, siapa ke jalannya? Lain. Orang miskin dengan jalannya tunduk aja. Orang kaya tegak tu. Nongak aja mukanya. Kembang aja langkahnya. Tangannya pun kembang aja. Kerana dia kaya banyak duit. Orang miskin monyok aja rupanya. Itu biasanya. Itu nama azmah. Azmah tu merasakan diri dia tu hebat. Merasakan diri dia tu betul. Merasakan diri dia tu sempurna. Maka yang pertama itu lebih tinggi daripada yang kedua. Artinya apa? Kibriya tu lebih tinggi daripada azmah. Faham ni? Dari dua tu, satu kibriya, lagi satu azmah. Mana lebih tinggi? Kibriya tu lebih tinggi daripada azmah ya. Yang pertama itu lebih tinggi daripada yang kedua. Jadi orang yang pertama tu kalau dia kibriya lagi tinggi lagi, dia merasakan diri dia tu hebat betul-betul nombor satu. Kalau azmah merasakan dia itu di bawah sikit ya. Tapi apa juga haram juga, bukan boleh ya, tak boleh juga. Maka yang pertama itu lebih tinggi daripada yang kedua kerana ia kesudahan bagi yang kedua. Dia mula-mula daripada azmah naik sampai kepada kibriya. Lastnya kibriya. Takabur jadinya. Udah serupa dengan sifat iblis. Kerana yang paling takabur siapa? Tidak yang mengaku takabur siapa? Bukan Allah. Allah memang sifat dia takabur. Tapi yang paling takabur siapa? Makhluk. Iblis lah. Jadi siapa nak mewarisi sifat iblis? Siapa nak pesaka dari iblis? Takabur tu pesaka iblis. Siapa nak? Tak nak ya? Siapa nak angkat tangan? Saya nak angkat gambar. Mana orang nak? Kerana makhluk yang pertama takabur ialah iblis. Allah kabur macam mana? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ingat ketika aku perintahkan malaikat-malaikat sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Dia ingkar lagi takabur. Allah kabur tu. Aba wastakbar, dia ingkar lagi takabur. Apa akibatnya? Terus jadi kafir. Wa kana minal kafirin. Jadi siapa yang takabur, siapa yang besarkan diri dia, dia dapat pesaka daripada siapa? Iblis. Tak nak pesaka? Pesaka? Tak nak ya? Tak usah benda. Ya. Itu dia ya. Kerana itu dimisalkan yang pertama dengan selendang tinggi. Mana lebih hebat, selendang ke kain? Kain menutup aurat, selendang tanda kemegahan, ya tak? Di selendang. Dan yang kedua itu dengan kain yang dipakai di pinggang. Kain pakai di pinggang, selendang di mana letak? Di bahu. Tinggi tempatnya. Menutup tubuh badan dia. Jadi selendang tu. Mana orang kelihatan lebih megah? Yang ada selendang ke yang ada kain? Yang ada selendang lagi rasa megah ya. Mana hadis ini bermaksud bahawa dua-dua sifat itu, sifat ini ketentuan Allah. Yang boleh memiliki sifat ini Allah saja. Lain tak boleh. Allah saja yang boleh memiliki sifat itu. Yang lain tak boleh. Kerana Allah memang layak. Memang layak. Kenapa? Dia yang mencipta semuanya. Dia yang mempunyai semuanya. Langit dia punya, bumi dia punya,
barang antara langit dan bumi dia punya, pokok-pokok dia punya, gajah dia punya, binatang dia punya, buah-buahan dia punya, ikan-ikan dia punya, burung-burung dia punya, serangga-serangga dia punya, semua dia punya. Dia layak pun untuk takabur. Sebab dia selalu sebut dalam Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu di atas setiap sesuatu itu berkuasa. Dia yang paling berkuasa. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu paling hebat mendengarnya dan paling hebat melihatnya. Allah itu paling kuat pendengarnya dan paling hebat melihatnya. Innallaha sami'un basir. Ya, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu paling hebat pengetahuannya. Jadi dia boleh takbur. Kita boleh takbur tak? Kenapa kita tak boleh takbur? Kenapa? Kerana tak layak. Memang tak ada apa. Kita nak ada apa? Apa saja yang kita miliki sekarang ni, siapa bagi? Ustaz Samad siapa bagi? Allah yang bagi. Saya boleh bercakap, siapa bagi? Allah yang bagi kebolehan saya bercakap. Saya boleh ngajar, siapa bagi? Allah yang bagi. Saya ada duit dalam poket ni, siapa bagi duit? Allah yang bagi. Tenaga saya siapa bagi? Allah yang bagi. Apa yang ada pada saya? Apa yang ada pada saya? Apa ni? Apa tak ada? Zero pandai jangan tengok. Apa yang tak ada? Semua apa yang ada sekarang ni Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi, tak ada masa. Ilmu kita Allah bagi, harta kita Allah bagi, kesihatan kita Allah bagi, kebolehan berjalan Allah bagi, kebolehan bercakap Allah bagi, ingatan kita Allah bagi. Harta yang kita miliki di mana-mana pun Allah bagi. Tak ada satu yang kita punya. Semua kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah Ta'ala. Jadi layak ke tak layak nak takabur? Tak layak. Ya, kita apa pun tak ada ya. Semua Allah punya. Maka hadis ini bermaksud bahawa kedua-dua sifat ini ketentuan bagi Allah Ta'ala. Tiada patut kedua-duanya melainkan bagi Allah Ta'ala. Yang ada memiliki tiga itu Allah Ta'ala yang bolehnya. Sama ada selendangnya ataupun kainnya. Sama ada ketinggian ataupun kebesaran. Allah hanya yang layak. Yang lain tak layak. Itu milik Allah Ta'ala tu. Tiada patut kedua-duanya melainkan bagi Allah Ta'ala. Maka sesiapa yang membesarkan dirinya, maka seolah-olah ia merebut sifat Tuhan. Dia merebut sifat Tuhan. Bak ni kata kita ngapa pada Tuhan. Bak kemegahan kamu tak aku nak ni. Bak ketinggian kamu tak aku nak. Bagaimana? Bak kebesaran kamu tak aku nak. Boleh layak ke kita ngapa itu pada Allah Ta'ala? Sedangkan kita ni Allah yang menjadikannya. Kalau tak ada Allah jadikan kita, ke mana kita? Ke mana kita kalau Allah tak nak jadi kita? Tak ada. Kosong apa pun tak ada. Mana nizam? Tak ada. Allah tak nak jadikan nizam. Tapi ada sekarang apa? Kerana Allah nak jadikan dia. Allah nak jadikan dia. Rajin pula tu. Bertukang pun pandai. Kerana siapa bagi kebolehan dia bertukang? Allah bagi kebolehan. Itu dia. Jadi tiada patut keduanya melainkan bagi Allah Ta'ala. Maka sesiapa yang membesarkan dirinya, maka seolah-olah ia merebut sifat Tuhan. Maka wajarlah ia dilemparkan ke dalam api neraka. Layak kita layak dia masuk neraka kalau dia takabur? Layak benar. Patut kita patut? Patut. Kerana dia cuba merampas sifat Allah Ta'ala. Yang boleh sifat macam itu Allah saja. Dia bukan Allah pun, bukan Tuhan pun. Jauh dari sifat Allah. Jadi layak dia masuk dalam neraka ya. Kerana dia melakukan kesalahan besar. Wajarlah ia dilemparkan ke dalam api neraka. Dan sabda Nabi SAW, wala yadkhulul jannah hadda fal bi qalbi qadda fil qalbihi misqalu habbatin hardalin min kibriya. Artinya apa?
dan tiada memasuki syurga seseorang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada perasaan membesarkan dirinya. Kalau ada seberat biji sawi, berapa kilo berat biji sawi? Sebiji sawi berapa kilo? Ustaz Samad? Kilo? 1 gram tak ada. Kalau ada besar itu je, besar biji sawi itu dia punya ada rasa takabur, dia tak masuk syurga. Nak hilang takabur tu dulu. Jangan nak hilang masuk neraka dulu lah. Dibakar dulu dah habis, baru dia keluar dari neraka mendapat masuk syurga. Sampai nak kata? Jadi jangan ada rasa besar hati, jangan ada rasa takabur, jangan ada rasa membesarkan diri. Karena nanti tak dapat masuk syurga. Artinya apa? Tiada memasuki syurga seorang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada perasaan membesarkan dirinya. Kemudian lawan besar diri merendahkan diri. Itu lawannya. Lawan membesarkan diri itu apa? Merendahkan diri. Cakap tasawufnya merendahkan diri apa? Tawadhu'. Sebut tawadhu'. Dha' dia tawadhu'. Dha' ain hujungnya. Tawadhu' bukan tawadhu', tak betul. Tawadhu'. Bukan wudu', itu hamzah hujungnya. Ini ain. Tawadhu'. Yang paling tawadhu' siapa? Saya dah khabar tadi dah. Siapa paling tawadhu'? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang paling tawadhu' sekali. Tak ada yang mengatasi tawadhu'nya Nabi itu, ya. Sentiasa merendahkan diri dia. Sentiasa sabar, tak pernah marah, tak pernah meto, tak pernah geram. Yang gemuk geram, yang gemuk meto, yang gemuk marah siapa? Kita. Itu dia, ya. Nabi tak pernah apa itu. Baik. Dan seperti mana membesarkan diri itu suatu kelakuan yang dicela, demikian pula sebaliknya merendahkan diri itu suatu kelakuan yang dipuji. Kalau meninggikan diri itu dicela, dibenci, diluat, Allah tak suka. Jadi kalau dia merendahkan diri, dipujilah. Lawan tu merendahkan diri. Sebaliknya merendahkan diri itu suatu kelakuan yang dipuji. Dipuji artinya Allah suka ke Allah benci? Allah suka. Rendahkan diri itu. Kelakuan yang dipuji dalam syarak. Oleh syarak seperti hukum Islam. Islam memuji dia. Bila Islam memuji dia, Allah memuji dia. Nabi memuji dia. Malaikat memuji dia. Semua memuji dia. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu abdan ma zadallahu abdan ya bi'afwi illa izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Artinya Allah Ta'ala tiada menambah pada seseorang hamba, tak ada tambah lagi. Dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain. Bukan itu dapat pahala tapi tak ada tambah lagi pahalanya. Melainkan kemuliaan. Kemuliaan kalau dia memaafkan orang dapat kemuliaan. Allah muliakan dia. Dan tiada seseorang yang merendahkan diri kerana Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala meninggikannya. Kalau dia merendahkan diri, Allah tinggikan dia. Kalau dia meninggikan diri, Allah rendahkan. Faham ni? Kalau dia meninggikan diri itu, Allah merendahkan dia. Orang tak kebur esok di akhirat, Allah jadikan macam semut. Tak benar. Tak benar jadi macam semut. Dalam dunia ni megah jalan tak. Dah mati esok, Allah jadikan dia semut. Kemudian diletak di tengah perjalanan orang lalu lalang. Apa buat dia orang? Dikacak-kacaknya, dipijak-pijaknya. Itu semut. Kerana dalam dunia ni dia megah-megah. Dia ngentak-ngentak kaki jalan. Tak kabur. Sombong. Ego. So jadi macam semut. Sebenarnya katakan. Ini ada kitab lain ya. Jangan tak kabur. Jangan membesarkan diri. Dia merendahkan diri. Ikut macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang paling tinggi pangkat di akhirat siapa? Nabi kita lah Muhammad.
Sampai dapat pangkat apa? Habibullah. Habibullah tu apa? Kekasih Allah. Allah isytihar dia sebagai kekasihnya. Itu Nabi ya. Kerana dia yang paling tawaduk. Dipuji oleh ulama-ulama. Lebih-lebih ulama Barzanji tadi tu. Hasan Al-Barzanji. Dia mujinya. Saya dah bacakan rangkap syair yang memuji Nabi itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadu'. Dia tak pernah baca Barzanji ke? Tak pernah. Ya Allah. Tengok tak ada. Orang sini siapa pun tak kerti nak baca Barzanji ke? Merhaban tak ada? Ya Allah. Jumpa orang lain. Hati kalau orang dah datang, orang tu merhaban, tak ikut ni. Yang tukar khabar banyak. Patutnya buatlah kelas merhaban ke, kelas Barzanji ke, ya. Cari tok gurunya, boleh ngajarnya. Marhaban tu hiburan dalam Islam. Harus ya. Bukan nak ikut tajwid sangat. Salah baca pun tak apa. Salah baca pun tak ada dosa. Quran mah kena baca betul-betul. Marhaban tak apa. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan tak apa. Selawat pun tak apa. Kalau salah pun tak apa. Tapi Quran mesti betul. Jangan harus salah ya. Marhaban tak apa. Barzanji tak apa. Tadi apa tu? Maksudnya Allah Ta'ala tiada menambah pada seorang hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain. Dapat pahala tapi bukan dia ditambah pangkatnya, tak ada. Melainkan kemuliaan. Dia dapat mulia aja ya. Dan yang tiada seseorang yang merendahkan diri. Kalau dia betul-betul merendahkan diri kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah suruh dia merendahkan diri, dia merendahkan diri. Melainkan Allah Ta'ala akan meninggikannya. Allah tinggikan dia. Dia besarkan pangkat Allah. Esok dapat pangkat Al-Muflihun. Nak kata nak? Orang yang dapat kemenangan. Nak kata tak? Dapat pangkat Al-Faizun. Orang yang dapat kejayaan. Nak kata tak? Lagi dapat pangkat apa? Al-Abrar. Orang yang berbakti. Orang yang berkhidmat. Orang yang bertugas. Itu Al-Abrar. Nak kata tak? Itu dia. Jadi jangan merendahkan diri. Jangan merendahkan diri. Jangan meninggikan diri. Sentiasalah nak merendahkan diri. Mesti tawaduk. Jangan takabur. Kalau takabur, dia macam merampas sifat Allah. Padahal Allah tu hanya Allah saja yang layak memiliki sifat macam itu. Tapi dia dah cuba merampas macam. Dia cuba nak jadi Allah. Dia cuba nak jadi Tuhan. Layak ke? Tak layak. Yang layak jadi Tuhan apa? Allah saja. Lain tak ada. Kalau tak, tunggulah suatu di akhirat. Akan dibalas Allah dengan berbagai-bagai balasannya. Lagi apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi ni? Man tarakal libasa tawadu'a lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yakhayyirahu min ayyi khulalil imani da'a bukan sya'at yalbasuha. Sesiapa yang meninggalkan pakaian yang elok kerana merendahkan diri bagi Allah Ta'ala. Tapi kerana Allah Ta'ala ya. Tak nak pakai yang elok. Tak nak pakai yang megah-megah. Tak nak pakai terkong yang berkolik-kolik tu. Tak nak pakai pakaian yang berkilat-kilat tu. Yang bergemerlapan tu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala. Allah suruh dia merendahkan diri, dia rendahkan diri. Ketika dia mampu. Padahal dia ada. Boleh beli. Boleh dapat pakaian tu. Senang. Tapi dia tak nak buat. Kerana kalau dia buat, jadi ego. Jadi sombong. Jadi takabur. Jadi riak. Dia tak nak kerana riak tu. Dia pakai yang biasa aja, macam orang biasa aja. Kalau dia buat apa itu,
Tapi buat tu kerana apa? Kerana siapa? Kerana Allah. Jangan kerana dunia. Dia orang kata ni aku zuhud, dia orang kata ni aku apa? Tawakal, dia orang kata ni aku ni wara'. Jangan. Dia semua kerana Allah. Kerana Allah kata meninggikan diri itu haram. Aku tak nak buat yang haram. Allah kata sombong tu haram. Aku tak nak sombong. Allah kata suruh merendahkan diri itu sunat. Maka aku buat. Wajib bukan sunat pun. Aku buat. Dapat pahala wajib. Itu nescaya Allah Ta'ala menyeru kepadanya. Kalau dia buat apa itu? Menyeru kepadanya pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk. Apa itu kepala? Kepala sekalian makhluk. Semua ni ada. Dia jadi kepalanya. Apa kepala? Ketua lah, ya Allah. Jadi ketua. Kita ramai ada tak ketua? Ada. Kampung ada ketua tak? Ada. Itu jadi kepala. Kepala sekalian makhluk. Kepala sekalian makhluk hingga ia diberi pilih daripada mana? Daripada mana? Khullah iman. Dari mana tentang iman yang mana hendak dipakainya? Tanda-tanda orang beriman tu nak pakai apa? Dapat je. Nak pakai mahkota ada, nak pakai sorban ada, nak pakai selendang ada, nak pakai kain ada. Dengan syarat dia di dunia ni merendahkan dirinya. Tapi biar kerana Allah. Bukan kerana takutkan riak. Kalau dia merendahkan diri itu kerana takutkan riak, dia riak lah namanya. Nak betul-betul kerana supaya dapat keredaan Allah Ta'ala. Semua nak kerana Allah. Saya nak ngaji orang betul juga. Semua kerana Allah. Jangan kerana apa? Jangan kerana lain daripada kerana Allah. Tengok ngaji orang macam mana. Tak datang Tina je. Bila tak datang Tina macam tak ada lah envelope lepas ni. Melepas lah aku. Kerana Allah kata tu. Kerana envelope lah. Dapat envelope je lah. Tapi kalau kerana Allah, dapatlah. Jadi apa saja kita buat mesti kerana Allah. Allah khabar dalam Quran pun ada Allah khabar. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ada Quran ayat ni. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan kamu tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan ikhlas. Mukhlisin untuk ikhlas. Dan kerana agama. Kerana agama boleh, jangan kerana lain. Jadi apa saja kita buat mesti kerana Allah. Semayang tekang kerana Allah. Ngaji kejap ni kerana Allah. Ngajar kejap ni kerana Allah. Jadi petang ni isyihar. Kalau tak ada envelope pun, time saya datang juga. Tapi kalau ada, kalau ada, nyongin lah. Kalau tak ada, nyongin juga. Jangan monyok je. Jenuh ni jam negok balik kosak. Pasal apa? Pasal tak ada envelope? Itu dia. Biar semata-mata kerana Allah. Ada ke tak ada tu yang menentukan siapa? Allah. Kalau Allah kata ada. Kalau Allah kata bagi rezeki, ada rezeki. Itu bukan senang tu. Ngajar senang. Ngabur kan je. Ngatukkan bibir atas, bibir bawah. Senang susah? Senang no ya. Tapi nak menghasilkan tu, kena latih diri tu. Nak betul-betul menghasilkan betul-betul kita tu buat semata-mata kerana Allah. Kalau tidak, penat aja kita buat. Semayang penat, baca Quran penat, ngajar penat. Tak dapat apa-apa pahala. Dikehendaki dengan menyeru atas kepala sekalian makhluk. Dia orang nyeru dia atas kepala. Dia jadi apa? Jadi ketua. Jadi ketua kampung. Jadi ketua masjid ni. Jadi ketua pegawai ni dan sebagainya. Itu ketua ya. Menyeru atas kepala sekalian makhluk bahawa dimasyhurkannya oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia dan Allah bermegah-megah dengannya. Jadi ketua Allah megah dengan dia. Dia dimulialah. Boleh dah Allah muliakan siapa-siapa? Boleh. Itu serah pada Allah Ta'ala.
Bukan payah istihad pun. Saja je. Automatik Allah bagi di hati-hati manusia tu nak memuliakan orang tu. Ya tak? Ha. Bukan ada istihad pun. Sekarang ketua kampung kita pada tahun ni ialah Cik Zainal. Bin Selamat ya. Bin Selamat katanya. Dia jadi ketua kampung. Adakah Allah istihad? Tak ada. Dia sendiri je kita. Kita lantik dia dengan sendiri je. Mudah-mudahan dia layak lah ya. Mudah-mudahan lah ya. Itu dah ya. Kalau dah, boleh dah Allah lantik orang lain. Tapi Allah pilih dia. Syukurlah Allah pilih dia. Allah datangkan di hati orang lain tu tak layak. Dia je yang layak. Ya. Itu Allah pilih dia. Jadi terimalah itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bukan ada istihad pun. Mesti orang ni tak ada. Tapi dalam hati tu semua orang menerima dia sebagai ketua dan sebagainya. Gitulah ya. Maka khullah itu ialah dua helai kain. Bukan hullah ya, bukan hullah. Dua helai kain yang baru, iaitu selendang dan kain yang dipakai di pinggang. Itu namanya khullah. Selendang lagi kain yang dipakai itu namanya khullah. Hanya dua kain yang dipakai itu. Kemudian kena faham, membesarkan diri itu dosa besar. Dosa ada dua. Satu dosa besar, satu dosa kecil. Mana yang lama masuk nerakanya? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar lah. Dosa kecil masuk neraka juga, tapi lama juga, tapi tak selama dosa besar. Jadi takabur itu dosa besar. Kenapa dosa besar? Kerana dia mewarisi sifat apa? Tadi dah saya khabar. Mewarisi sifat apa? Sifat iblis. Kerana makhluk yang pertama takabur ialah iblis. Dia merasakan diri dia tu lebih mulia daripada Adam. Dia merasakan diri dia tu lebih hebat, lebih sempurna daripada Adam. Kenapa? Dia dijadikan Allah daripada apa? Daripada api. Adam dijadikan Allah daripada apa? Tanah. Dia pun kabur apa itu? Bila ditanya kenapa kamu tak nak sujud kepada Adam? Apa jawabnya? Ana khairum min. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku dari api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Antara api dan tanah siapa lebih mulia? Api ke tanah? Api lebih mulia dari tanah. Siapa lebih berkuasa? Siapa lebih kuat? Api lebih kuat. Tanah? Tanah apa gunanya? Ustaz Samad, apa guna tanah? Tempat apa? Tanah ni tempat apa? Tempat orang buang najis. Ya ke dah? Nak kencing atas mana? Atas tanah. Nak berak di mana? Dalam tanah. Ya. Buang tahi di mana? Atas tanah. Kalau jumpa bangkai, tanam di mana? Dalam tanah. Mayat? Dalam tanah juga. Api? Mana ada orang? Mana ada orang? Ada. Yang orang Hindu tu bakar dulu. Masuk api. Tapi sudahnya tanah juga. Campak kena atas tanah juga sudah. Dan sebagainya. Jadi sebab itu dia tak nak sujud pada dalam. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Kamu jadikan aku dari tanah. Kamu jadikan aku dari api dan kamu jadikan dia dari tanah. Tanah tengok. Tanah kena besi. Apa jadi besi? Cahaya besi tu. Tanah kena kayu. Apa jadi kayu? Apa jadi kayu tu? Untung. Habis terbakar. Tanah kena badan manusia. Apa jadi badan manusia? Hancur. Jadi debu. Jadi arang semuanya. Tapi tanah tempat orang buang najis, tempat orang berak, tempat orang kencing, tempat orang bubuh bangkai, tempat orang bubuh mayat dan sebagainya. Itu apa? Tanah. Lepas tu dia tak nak sujud. Lepas tu dia membesarkan diri dia. Terus jadi kafir. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Baik, yang ni kita tak baca hari ni ya. Membesarkan diri itu besar. Itu akan datang kita baca ya. Untuk petang ni cukup sekarang itu.
Nah, sebelum saya tutup, saya bagi peluang kepada tuan-tuan dan puan. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada bangkang. Ada siapa-siapa nak tanya? Sama ada pelajaran yang kita belajar ni ataupun benda lain? Ustaz, tanya Ustaz. Ya. Dengan tak sengaja kita takutkan diri sendiri, macam mana Ustaz? Kita Tak sengaja. Dengan tak sengaja lah. Kita takutkan diri sendiri. tak, mana boleh tak sengaja. Kita tak kebur diri sendiri dengan tak sengaja. Tak ada tak sengaja. Orang tak kebur tu sengaja dia tak kebur punya diri dia. Sebab kata Ustaz tadi lah, bila orang kaya jalan dia tak kaki dia. Jangan. Udah tahu. Itu yang nak ada ilmu tu. Bila ada ilmu dia betul lah jadi kaya. Dia ada ilmu. Dia jalan macam biasa lah. Tak ada nak nunjuk-nunjuk pada orang dia tu kaya. Tak ada nunjuk-nunjuk pada orang dia tu mulia. Dia nak ada ilmu. Bila ada ilmu baru dia bertindak dengan sebenarnya. Dengan sebetulnya. Kerana nak ilmu. Sebab itu kita kena belajar. Sekarang udah belajar lah. Tak kebur tak haram. Hindar ke lah. Elakkan diri dia tak kebur. Selalunya orang cakap dengan tak sengaja je. Mana dia tak sengaja? Itu sengaja aku tengok tu. Dia ngabur tak sengaja je. Sebenarnya sengaja. Dia tak kebur tu sengaja. Mana dia tak sengaja? Jadi kalau dia tak sengaja dia ditipu lagi dah dua dosa ni. Satu tak kebur, lagi satu nipu. Okey lagi. Okey soalan tu. Okey. Ustaz Samad tak nak tanya. Saya nak tanya pasal tanggungjawab anak. Anak umur berapa tahun kita tak ada tanggungjawab pada diri? Sebelum dia akil balik lah. Sebelum umur 9 tahun. Dia akil balik umur 15. Tapi setelah 9 tahun, kalau dia dah datang haid, kalau kanak-kanak dia umur 9 tahun dia datang haid, maka dia jadi balik. Perempuan kan? Perempuan lah. Perempuan. Lelaki pun ada. Kalau dia mimpi bersubuh, dan keluar mani, dah jadi balik lah. Walaupun umurnya 9 tahun, 10 tahun. 9 tahun boleh. 10 tahun. Ada. Balik lah tu. Tapi jarang lah. Kalau lelaki ni biasanya jarang ya. Tapi perempuan yang betul. Udah umur 9 tahun. Itu syariat tu ya. Itu dikira apa, balik. Bila balik, dia tanggungjawab dia sendiri. Kalau belum balik, tanggungjawab pada siapa? Pada ibu bapa dia. Itu sebab dia kena latih. Sebelum dia umur 9 tahun tu, latih dia semayang. Latih dia nutup aurat. Latih dia baca Quran dan sebagainya. Nak dilatih anak tu. Kerana dasar mendidik anak ni, anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka. Jangan biarkan mereka itu masuk neraka. Sebab dia latih. Umur 7 tahun apa buat? Umur 7 tahun apa buat pada anak? Suruh semayang. Muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'an sinin, kata Nabi. Perintahkan anak kamu dengan semayang setelah berumur 7 tahun. Wa atribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukul mereka yang meninggalkan semayang setelah berumur 10 tahun. Tak semayang pukul. Kotan dia. Jangan dengan tangan bisa. Dengan kotan. Mungkin dia sakit. Itu dah. Ya. Daripada bangun sebelum nak berdiri, gerakan tu bagi saya yang tak lalu ni, dia akan menggerakkan tangan beberapa kali. Kira gerakan tu Ustaz, kita gerakan kita untuk bangun. Banyak gerakan lah. Banyak gerakannya. Kalau betul-betul sakit, betul-betul uzur, banyak gerak tu tidak batal semayangnya. Kalau betul-betul dia uzur lah, tak apa. Yang betulnya buat, yang tak betulnya langsung tak semayang. Langsung tak semayang, tak betul. Tapi kalau boleh dikawal lah pergerakan tu, jangan apa banyak geraknya. Diam, 2 gerak diam, 2 gerak diam kalau boleh. Kalau tak boleh tak apa. Macam ada orang penyakit apa?
Penyakit kenan, tahu kenan? Dia punya muka tu. Ada orang kampung saya ada kopi tu lah. Panggil dia keluar dengan oli. Memang kopi tu, tak semayang kopi tu juga. Itu tak apa, kerana dia ada penyakit. Bila penyakit dia tak tertakluk dengan syarat-syarat tertentu. Boleh melakukan perkara tapi tidak batal semayang ya. Jadi begitu ke Puan tadi. Kalau kerana itu terpaksa boleh walaupun dia kerak banyak. Tidak batal semayang. Yang batal ni biasa orang-orang yang boleh tapi saja nak apa kan? Saja nak bergerak dengan lebih 2 gerak berturut-turut. Itu batal semayang ya. Jadi kalau ada sakit tak apa. Cuma orang apa itu tak afdal jadi imam. Tak afdal jadi imam. Orang jadi imam tu mesti sempurna gerak diri dia. Kalau tak ada, kalau semua orang itu, boleh dia jadi imam. Semua orang di belakang. Orang ni orang itu, orang ni orang itu, dia boleh dia jadi imam ya. Okey. Lagi? Saya nak tanya Rizal. Sudah. Macam sahabat kita ni, dia baru kena stroke, minus stroke. Tapi dia macam cakap dia tu lain sikit lah. Kalau dia imam tu kan? Kalau dia jadi imam, ada orang lain yang lebih petah dari dia, boleh bercakap sempurna, dia tak afdal jadi imam. Nizam lebih sempurna, Nizam afdal jadi imam. Jangan dia. Kalau dah semua kopi tu, Ramli kopi tu, Ustaz Samad kopi tu, Nizam kopi tu, Haji Ibrahim kopi tu, baru boleh dia jadi imam. Kata Ustaz tadi lah yang berkenan, ada kenan tu. Itu. Kalau dah semua kenan belakang, tak apa lah. Clear tak? Orang yang tak ada kenan tu kena jadi imam ya. Kerana jenis orang itu macam Puan cerita tadi, dia banyak gerak ya. Dia tak afdal jadi imam. Walaupun sama-sama perempuan, kalau ada di kalangan dia tu, ada orang yang lebih sempurna gerak keriknya. Kalau semua orang itu, tak apa, boleh. Haji semua, haji cuma cabut boleh di mana panjang. Tapi itulah. One to sum. Boleh, tak apa. One to sum. Okey, lagi? Habis. aku Tak apalah kau Rusia ni cakap boleh. Okey. Bila kenanya? 3 mingguan. 4 bulan 1. Saya pun tak tahu, ini orang tahu. 3 lah. 4 bulan 1, 3. Yalah 3 lah petang tu. 4 bulan 1. Yalah. Tapi macam orang asal okey ke boleh kau jadi imam? boleh. Mudah-mudahan disembuhkan Allah. Cakap tak boleh. Yoga maga sama je Ustaz kan? Dia bacaan mesti betul. Bacaan betul lah. Sama. Takkan mesti tak dengar boleh pula. Tak ada. Boleh. Mesti betul. Dah masuk bilang tu. Waktu Zuhur dengan Asar tu tak ada bunyi lah, tak ada kuat lah. Mana? Kalau tak ada bunyi pun mesti betul. Bukan boleh apa? Mesti betul. Asar ke, subuh ke, maghrib ke, isyak ke, zuhur ke, mesti betul ya. Tak orang sesuatu lepas susun dulu ya. Lepas susun. Kena betul-betul. Apa mari Ustaz? Ya. Apa dah datang? Tadi baru cerita tau. Tina. Baru cerita. Apa kan? Tengok dia. Tadi datang Tina. Saya baru cerita tu tau. Tadi datang Tina petang ni. Melepas laku. Ada tamu tak apa, tapi apa ada. Melepas laku petang ni. Tengok datang. Oh lagi. Okey ya. Kalau bacaan tu sendiri-sendiri boleh lah kan. Sendiri-sendiri bayang tak apalah. Salah. Baca sendiri semayang. Tak apa, boleh. Sendiri semayang tak apa. Jadi imam tak boleh. Jadi imam bukan tak boleh. Kalau semua kau tak apa. Semua kau itu belakang. Tak apa. Tapi kena orang tolak kena juga. Kena juga tak apalah. Udah semua kau itu. Tak.
tak. Orang tolak tu salah. Dia yang berdosa. Kalau betul tak apalah. Tak kalau baca betul tak apalah. Kalau betul tak apalah, tapi sebutan tak betul. Orang betul ke tak betul kau keluar sikit. Dia kena murakah lah. Kau juga tiba tak ada. Saya cakap betul boleh. Tapi kata saya sebab maghrib puas apa? Kalau buat Mesti kuat. Ya. okey. Okey. Dia kata okey tak tahulah. Tapi bacaan okey. Okey, dah tak salah. Dia tak tahu lah. Sebagai Fatihah lah. Yang wajib tu lah. 5 rukun tu mesti betul. Yang orang dengar tu pecah saya betul ke tak? Saya pada diri saya mesti betul punya. Dia memang betul lah. Dia bukan tahu kesalahan dia. Jadi yang belakang pula. Okey, sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu